Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiramil Fatiha. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali dalam pembacaan kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana yang telah menemukan kita pada 1/2 daripada bulan Ramadan. Iaitu 10 hari kedua daripada bulan Ramadan. Dan hari ini adalah hari ke-11 kita berpuasa. Alhamdulillah, ini semua adalah nikmat, taufik dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga daripada pimpinannya sehingga mengizinkan kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menjalankan ibadat puasa kita dengan sempurna. Alhamdulillah, semoga semua amalan-amalan, segala amalan yang kita lakukan sepanjang daripada awal Ramadan sampai pada hari ini, semoga Allah SWT menerimanya. Semoga amalan-amalan itu menjadi contoh buat insan-insan yang lain, terutama buat keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Alhamdulillah kita kembali dalam kitab Al-Azkar ini, di mana pada 2 minggu yang lalu kita telah masuk pada tajuk yang baru mengenai tentang adab atau apa yang hendak dibaca ketika seseorang itu keluar dan masuk ke dalam masjid. Baik, dan juga telah kita melalui tentang doanya, kenapa, dan juga kita telah lalu mengapakah apabila kita masuk masjid kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya, dan apabila kita keluar daripada masjid kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kurniaannya. Kerana rahmat itu apabila kita menyebutkannya maka dia bersangkutan dengan perkara-perkara akhirat. Kerana itulah perkara yang akan kita lakukan bila kita masuk ke dalam masjid. Iktikafnya, solatnya, bacaan Al-Qurannya, zikirnya, selawatnya dan sebagainya. Tetapi bila kita keluar, maka kita memohon kepada Allah SWT kurniaan Allah ataupun kelebihan daripada Allah SWT. Kerana kebiasaannya kita akan kembali kepada dunia kita apabila kita keluar daripada masjid. Sebab tu kita memohon kepada Allah SWT agar memberikan kepada kita kurniaannya. Jadi, kita sambung dalam pembacaan kitab ni lagi sini. Dikata, kami meriwayatkan daripada Abu Humaid atau Abu Usaid radhiyallahu anhuma. Katanya bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, apabila seseorang kamu memasuki masjid, hendaklah ia memberi salam kepada Nabi SAW. Kemudian dia membaca, Allah maftahli abwaba rahmati. Ya ini, ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila dia hendak keluar daripadanya, dia membaca pula, Allahumma inni as'aluka min fadli. Ya ini, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohonmu dari kelebihanmu. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Baik, jadi apa yang kita baru bacakan hadisnya ini adalah hadis yang jelas ini adalah berkenaan dengan dalil apa yang telah kita terangkan atau apa yang telah kita pelajari atau dengarkan doa ketika masuk masjid. Kan di antaranya adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mulakan dalam bab ini dengan membaca doanya, A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala datangkan amalannya dahulu, kemudian setelah itu baru datangkan dalil. Jadi apa dalilnya? Ni dalilnya baru kita bacakan tadi. Di mana Nabi SAW bersabda, apabila seseorang kamu memasuki masjid. Nabi SAW bila sabda, apabila seseorang kamu memasuki masjid. Bila kata memasuki masjid, tak kisah tidak apa, urusan apa pun, tak soal urusan apa pun dia masuk masjid. Sama ada dia masuk masjid itu kerana mengambil barang yang dia tertinggal. Dia masuk masjid itu kerana nak memperbaiki sesuatu yang dalam masjid. Baiki kipas ke, ada pintu punya lock, ada masalah ke, nak lap cermin ke, apa masalah? Apa soal tak soal? Yang penting Nabi kata apabila seseorang dari antara kamu memasuki masjid. Tujuan apa? Tu belakang cerita. Tuan telah lagi, lebih-lebih lagi jika mana ia berkaitan dengan bab ibadat. Apalagi kalau benda itu adalah berkaitan dengan bab ibadat. Jadi lagi-lagi dia tuntut untuk kita membaca doa. Doa apa? Maka hendaklah dia memberi salam kepada Nabi SAW. Tu first. Kemudian dia membaca Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian, jadi tu bila masuk. Ini doa saya kira sedia maklum lah. Memang doa ni masyhur. Doa ini kita sedia maklum bahawa doa masuk masjid, Allah maftahli abwaba rahmatik. Kan? Itu sedia maklum. Jadi, kemudian disambung di sini. Kemudian bila keluar, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kelebihanmu. Ataupun daripada kurniaanmu. Baik. Jadi ini dalilnya. Kat mana nak kata masuk masjid doa ada seperti ini. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Bila keluar, maka ini dalilnya. Baik. Kemudian, disambung kata sini. Akan tetapi, dalam riwayat Muslim tidak ada anjuran hendaklah dia memberi salam kepada Nabi SAW. Namun pada riwayat selainnya ada. Ibnu Sunni juga meriwayatkan hadis ini tetapi dengan tambahan. Nasnya seperti berikut, iaitu apabila dia keluar dari masjid, hendaklah dia memberi salam kepada Nabi SAW. Seraya membaca, Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada syaitan yang terkutuk. Tambahan ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim dan Ibnu Hibban. Rahimahumullah ta'ala ajma'in. Baik, apa yang pengarang ni, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala cuba mengatakan sini adalah, awal sekali, dia kata, pengarang beliau mengatakan bahawa anjuran memberi salam kepada Nabi SAW ini tidak ada dalam riwayat Muslim. Namun pada riwayat yang lain ada. Riwayat selainnya ada. Jadi kalau kita dengar hadis tadi, riwayatnya itu adalah Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Bermakna ada empat perawi dan lain-lainnya yang tak disebutkan di sini. Jadi kalau kita nak ikutkan di sini, bermakna hadisnya adalah masyhur. Hadisnya ma'ruf, masyhur di kalangan para ulama hadis. Cuma dalam riwayat Imam Nawawi, dalam riwayat Imam Muslim tidak ada perkataan dan ketika masuk masjid itu hendaklah memberi salam kepada Nabi SAW. Tapi riwayat lain ada. Kemudian dia kata sini, Imam Ibnu Sunni juga meriwayatkan hadis ini. Baik. Tapi Imam Ibnu Sunni mengatakan, Imam Nawawi mengatakan bahawa Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis ini, tetapi ada tambahan lain pula. Yang tadi Imam Nawawi, dia ada kurang. Kurang apa? Dia tidak ada memberi salam kepada Nabi SAW dalam riwayatnya. Bukan maknanya tak boleh beri salam. Cuma riwayat Imam Muslim saja, tak ada riwayat memberi salam kepada Nabi SAW ketika masuk masjid dalam doa ni, dalam riwayat ni. Tapi Imam Ibnu Sunni pula, dia ada tambahan lagi. Iaitu apabila seseorang itu hendak keluar daripada masjid, maka hendaklah dia memberi salam kepada Nabi SAW. Ini bila keluar masjid.
bila nak keluar masjid, maka hendaklah dia memberi salam kepada Nabi SAW seraya membaca Allahumma a'izni minasyaitanir rajim. Ya Allah, lindungilah aku daripada syaitan yang terkutuk. Ini tambahan daripada Imam Ibn Sunni. Ala kulli hal, kita nak amalkan mana terserah. Tidak ada kata ini amal ni, ini kira siapa yang tambah-tambah pandai-pandai ni masuk neraka. Tak ada. Nabi pun tak kata pun dia akan masuk neraka kalau orang yang baca ini, tak ada. Kalau kita nak amal, terserah. Mana yang kita rasa sesuai dengan diri kita, yang kita rasa kita lebih yakin dengan riwayatnya, fadal, silakan. Tapi bila kita silakan, bila kita nak amalkan apa yang kita yakini, jangan kita persalahkan apa yang diyakini oleh orang lain jika mana keyakinannya itu tidak terkeluar daripada jalan ahli sunnah wal jamaah. Jangan salahkan. Kalau memang kita nak salahkan, contoh dia cakap tak ada sembahyang zuhur tu 3 rakaat, boleh kita pertahankan, boleh kita salahkan pasal terang tu zuhur 4 rakaat, kan? Tapi kalau benda tu sekadar zikir ini, kita pula nak pergi bertengkar dengan orang macam gitu, pasal ini adalah perkara yang tak berbaloi lah orang kata. Tak berbaloi pasal dalam riwayat hadis ni ada perselisihan. Jadi kalau kita nak ikut Imam Muslim ke, nak ikut Imam Abu Daud ke, terserah. Terserah. Hadisnya tetap hadis. Riwayatnya saja berbeza. Baik. Kemudian disambung sini. Kami meriwayatkan juga daripada Sayyidina Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhumah. Daripada Nabi SAW, bahawa apabila baginda memasuki masjid, baginda akan membaca A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Ini apa yang dibaca oleh Nabi SAW. Apa dia kata sini? Artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia. Bermakna zatnya yang maha mulia. Bukan wajahnya literally wajah, tapi maksudnya adalah zatnya yang mulia. Wa sultanihil qadim, dan kekuasaannya yang tua. Ini bukanlah maksudnya tua, tapi sultanihil qadim ni bermakna bersifat, qadim ni boleh kata, boleh makna bersifat kekal. Kerajaannya bersifat kekal. Kerajaannya itu bersifat kekal, bukanlah bersifat tua. Kan nanti kita bayangkan tua pula, adakah istana tu ada uban ke semua pula. Dah sasau jauh pula nanti. Maksud wabil sultanil qadim adalah kekuasaannya yang bersifat qadim tu bermakna bersifat lama. Ataupun bersifat kekal. Baik. Kemudian dia kata sini, serta kekuasaannya yang bersifat lama daripada bahaya syaitan yang terkutuk. Daripada bahaya syaitan yang terkutuk bermakna syaitan yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila nak masuk masjid. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. InsyaAllah akan kami berikan doanya. Yang melihatnya di Facebook ini boleh lihat pada komen, insyaAllah akan ditulis doanya supaya kita sama-sama dapat amalkan. Begitu juga dengan doa yang 2 minggu yang lalu, supaya kita dapat amalkan. Besok nanti masjid dah buka kembali, bila kita masuk masjid, ingat doa-doa ni. Walaupun kita rasa benda ni simpan, alah ustaz, sekadar masuk masjid kaki kanan, sekadar masuk masjid membaca doa ni saja ustaz, apa dah besar sangat? Kita kena ingat satu je perkara. Kalau kita rasa apa dah besar sangat, kita kena ingat yang melakukannya itu, yang membacanya itu adalah sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seagung-agung makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi SAW. Jadi kalau Nabi kita baca, kita pula rasa apalah, bermakna kita seolah-olah memandang rendah amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi amalkan. Walaupun kita rasa terlupa, bila kita terlupa dah masuk baru teringat, dan bila teringat tu baca doa tu. Bila teringat tu baca doa tu on the spot. Baik. Kemudian baginda kemudian bersabda, apabila dia mengucapkan begitu, maka syaitan akan berkata, telah terpelihara dari angkaraku sepenuh hari ini. Sebentar, saya cek bahasa Arabnya dulu. Baik. Kalau daripada mengikut bahasa Arabnya,
bahasa Arab terjemahan dia hufiza minni sa'iral yaumi. Maka syaitan akan berkata, orang itu dipelihara daripada aku sepanjang hari. Dia tak ada kata angkaraku lah. Tapi kebiasaannya tu angkara lah. Cuma kalau kita ikut terjemahan daripada bahasa Arab, syaitan tu akan berkata hufiza minni sa'iral yaumi. Orang itu terpelihara daripada aku sepanjang hari. Sepanjang hari. Bermakna ni kebiasaannya lah. Kenapa Nabi sebut hari? Kerana biasanya orang masuk masjid pada siang hari. Tapi bahasa Arab tu kadang-kadang menggunakan hari ini adalah sebahagian daripada masa. Jadi kalau dia keluar tu waktu malam dia baca, maka sepanjang malam. Dia baca pada siang hari, sepanjang hari. Dan begitulah seterusnya. Jadi daripada dipelihara daripada gangguan syaitan ini adalah bermakna dia itu dipelihara daripada perkara-perkara yang membuatkan dia akan melakukan dosa-dosa yang besar. Allah SWT akan menjaganya daripada syaitan hingga tak dapat mengganggu seseorang itu daripada melakukan dosa-dosa yang besar. Baik. Kemudian, tetapi jika mana seseorang itu masih lagi buat maksiat, kita bukan bermakna bahawa syaitan tidak mengganggu dia, tak. Ada orang kata, ustaz cakap dia terpelihara daripada syaitan. Saya tengok ustaz dia masih lagi mengumpat orang, dia masih lagi menghina orang, merendahkan orang. Kata kuat masjid baca doa ni Allah pelihara. Kita kena ingat, walaupun seseorang itu bermaksiat, doesn't mean dia tak dipelihara oleh gangguan syaitan. Kenapa? Mungkin gangguan syaitan itu ada berbeza-beza. Mungkin kerana berkat dia baca doa ni, Allah jauhkan syaitan itu daripada mendatangkan was-was kepada orang yang membaca doa itu. Was-was tengah semayang, was-was tentang angkat wudu, rukun semayang dan sebagainya lah. Allah pelihara dia. Allah pelihara dia tu daripada gangguan-gangguan ataupun was-was tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, dia masih tetap diganggu oleh syaitan untuk melakukan maksiat lain. Jadi kita kena faham lah. Tu maksudnya. Baik. Mungkin hari itu kerana dia baca doa itu, akhlaknya itu better daripada tak baca. Akhlaknya, perangainya itu lebih better. Mungkin dia selalu tu orang yang cengih. Selalu nak marah. Kan? Nak tengah puasa ni. Kan? Kalau pukul 3 pagi, 3 petang, 3 tengah hari tu, kalau pukul 4 petang tu memang cari pasal. Agak-agak kalau terlanggar kaki je memang boleh ambil kayu, memang boleh ambil berus cat cocok kepala. Kan? Pasal betul-betul marah ni, pasal tengah puasa, lapar, kan? Jadi mungkin kerana berkat dia baca doa tu, akhlaknya hari tu cool down lah. Baik, better daripada hari-hari sebelumnya. Daripada sifat pemarah, dari sifat kasih sayang. Orang terlanggar kaki, tak apa. Langgar je lagi. Lagi langgar. Sampai patah pun tak apa. Mungkin. Ni contoh. Baik. Kemudian, jadi ini adalah di antara faedah membaca doa ni. Apa yang disuruh oleh Nabi, apa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan juga apa yang Nabi sabdakan tentang fadilatnya. Awalnya Nabi sendiri memulakan baca doa ni. A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Jadi kalau Nabi sendiri dah buat, ustaz kenapa Nabi sendiri nak buat sedangkan Nabi tu dah confirm terpelihara daripada gangguan syaitan. Syaitan tu satu ketika iblis tu datang berjumpa Nabi SAW. Iblis tanya Nabi tanya pada iblis, wahai iblis, siapakah musuh kau yang paling kau benci sekali? Iblis ada list down 10 golongan. 10 jenis manusia yang paling dibenci oleh iblis. Yang pertama sekali iblis kata, engkau lah ya Rasulullah. Jadi kalau iblis ni dah tak suka nak dekat dengan Nabi, tapi bermakna-mana mungkin iblis dapat mengganggu Nabi SAW. Jadi kenapa Nabi baca? Nabi baca tu sebagai contoh untuk kita semua. Contoh untuk para sahabat, para tabi'in. Contoh untuk umat Islam semuanya. Supaya apabila nak masuk masjid, nak masuk masjid, bacalah minta perlindungan kepada Allah SWT
daripada gangguan syaitan, terutama di dalam masjid. Dan telah kita katakan contoh 2 minggu yang lalu tentang perkara-perkara apa yang boleh dikatakan ada gangguannya syaitan di dalam masjid. Baik. Kami meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki masjid, baginda akan membaca Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ini dengan nama Allah ya Tuhanku, turunkanlah selawat ke atas Muhammad. Dan apabila baginda keluar daripadanya pun, baginda membaca doa yang sama, iaitu Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Riwayat Ibnu Sunni. Subhanallah. Jadi inilah di antara amalan, ini apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa dia? Nabi bila nak masuk masjid, Nabi akan baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Dan bila Nabi keluar, Nabi pun akan baca bismillah Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kalau kita masih ingat 2 minggu yang lalu, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala masukkan dua semua riwayat. Imam Nawawi combinekan semua riwayat, jadikan dalam satu doa. Jadi bila kita nak baca, semuanya komplit masuk. Semuanya komplit masuk. Jadi insyaAllah akan kami kongsikan doanya. Jadi kita dapat amalkan semua yang ada hadis. Pasal hadisnya berpecah-pecah. Hadis yang ini lain, hadis yang ini lain, hadis yang ini lain. Jadi Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mencampurkan, combinekan semua hadis-hadisnya itu jadi satu doa. Jadi senang untuk kita amalkan. Baik. Kemudian kami meriwayatkan selawat ke atas Nabi SAW ketika masuk ke masjid dan keluar daripadanya juga daripada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, bermakna ada juga riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bila masuk dan juga Nabi bila keluar daripada masjid, Nabi membaca selawat dan juga membaca bismillah. Yang tadi riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Siapa Al-Hasan sini? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Nabi SAW. Apa dia kata sini? Kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Hasan, daripada ibunya, daripada neneknya, dia berkata, ada Rasulullah SAW apabila memasuki masjid, baginda sentiasa memuji Allah Ta'ala dan membaca bismillah. Kemudian menyambung bacaannya dengan bacaan Allah maghfirli waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan apabila keluar daripadanya, baginda membaca pula Allah maghfirli waftahli abwaba rahmatik. Allah maftahli abwaba fadli. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu kelebihanmu ataupun kurniaanmu. Hadis riwayat Ibnu Sunni. Baik. Apa yang nak dibawakan sini adalah, pertama sekali adalah riwayat, kami meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Hasan. Siapa ni Al-Hasan? Anaknya Sayyidina Ali, bermakna cucunya Nabi SAW. Bin Al-Hasan daripada ibunya. Ibunya Al-Hasan. Daripada neneknya. Kalau neneknya siapa? Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Baik. Dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila memasuki masjid, baginda sentiasa memuji Allah Ta'ala dan membaca bismillah. Jadi ini satu adab kita ketika memasuki masjid. Apa dia adabnya? Apabila kita memasuki masjid, hendaklah kita masjid itu kita masuk dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk masjid itu masuk masjid dengan pengagungan kepada Allah. Bermakna macam mana pengagungan kepada Allah? Banyak memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak puji Allah, Ustaz? Baca apa-apa zikir tu dah kira pujilah. Subhanallah boleh, Alhamdulillah boleh, La ilaha illallah boleh, Allahu Akbar pun boleh. Apa-apa zikir boleh. Maka itu dinamakan kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kerana kita nak masuk rumah dia. Kita nak masuk rumahnya. Jadi bila kita nak masuk, masuklah dengan adab. Jangan kita masuk dengan handphone, dengan berbual kat telefon, berbual dengan kawan. Bukan salah. Bukan salah. Tapi masalahnya, kita nak masuk rumah siapa ni? Kalau kita nak berbual kat handphone, berbual kat luar dulu. Jangan masuk. Jangan masuk masjid dulu. Selesaikan dulu perbualannya. Selesaikan dulu urusannya. Selesaikan dulu masalahnya. Dah selesai, barulah masuk masjid dengan banyak memuji kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya adab. Adab. Jadi kita ambil ni faedah daripada siapa? Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa memuji Allah taala dan membaca bismillah. Kemudian menyambung bacaannya dengan bacaan Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Baik. Kemudian, dan apabila baginda keluar daripadanya, baginda akan membaca Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba fadli. Ya Allah, ampunilah aku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu kelebihanmu. Hadis riwayat Imam Ibn Sunni. Jadi ini kita mengambil faedah lah. Mengambil faedah kali ini, setiap kali kita nak masuk masjid dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum saya nak sambung lagi apa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ingin kita sedia maklum, bila kata masjid, bermakna masjid sini adalah masuk ke tempat kawasan i'tikaf. Kawasan yang sah untuk seseorang itu i'tikaf. Jadi selagi mana dia belum masuk kawasan i'tikaf, dia belum dikira masuk ke dalam masjid. Belum dikira masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita masih dekat gate masjid, masih tempat angkat wuduk, masih tempat toilet, bermakna kita masih ada di luar masjid. Pasal tu bukan kawasan i'tikaf. Kawasan i'tikaf tu biasalah kalau masjid-masjid Singapura ni, dia akan tulis sempadan i'tikaf. Sempadan i'tikaf bermakna itu tempat situ tak sah untuk niat i'tikaf. Yang kedua, orang perempuan yang haid dan nifas boleh duduk di situ. Jadi bila kata masjid, bermakna masuk masjid kawasan i'tikaf. Kawasan i'tikaf. Bukan daripada gate siang-siang dah baca doa ni. Nak baca tak salah, tapi bila nak masuk i'tikaf, masuk kawasan i'tikaf, baca lagi. Baca lagi. Baik. Kemudian kami meriwayatkan lagi daripada Abu Umamah, Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya seseorang kamu ketika hendak keluar daripada masjid, berserulah tentera iblis, yang satu memanggil yang lain untuk berkumpul seperti berkumpulnya lebah kepada rajanya. Lantaran itu, apabila seseorang kamu berdiri di pintu masjid, hendaklah dia membaca Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi fa innahu idza qalaha lam yadurruhu. Baik. Ya ini, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada iblis dan tentera-tenteranya. Sesungguhnya jika dia mengucapkan begitu, tidak akan membahayakannya. Baik, apa dia kata sini? Nabi SAW sabda apa? Apabila seorang di antara kamu keluar daripada masjid, maka berserulah tentera iblis. Maka berserulah tentera iblis, yang satu memanggil yang lain untuk berkumpul seperti berkumpulnya lebah kepada rajanya. Ni Nabi beritahu, kita tak nampak. Kita kalau nampak tak keluar masjid. Apa dia? Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu keluar daripada masjid, maka iblis memanggil tentera-tenteranya. Tentera iblis semua berkumpul. Kumpul kat siapa? Kat kita. Panggil tentera-tentera semua berkumpul kat kita. Kenapa tak siang-siang berkumpul kat dalam masjid? Telah saya katakan pada 2 minggu yang lalu, yang dekat dalam masjid ni, semua kalau yang masuk dalam masjid ni semua iblis-iblis. Syaitan-syaitan yang pangkat-pangkat tinggi. Yang pangkat sarjan, yang pangkat corporal, contohlah nak faham, kita faham sini. Yang high class iblis, yang syaitan yang ada pangkat
dah experience lebih, dia saja yang boleh masuk masjid. Bukan dia boleh masuk, pasal dia saja yang boleh lepas masuk dalam masjid. Manakala syaitan punya kuncu-kuncu, syaitan punya kuncu-kuncu tu tak boleh masuk masjid. Jadi mereka buat apa? Mereka standby lah kat luar. Jadi bila kita keluar masjid, maka tentera-tentera syaitan akan saling memanggil antara satu sama lain. Oi, mari, ni fulan keluar dari masjid, jom. Serbu. Itu bahasa kita lah. Serbu. Seperti apa? Seperti berkumpulnya lebah kepada rajanya. Banyak tak? Banyak. Lepas tu saya kata ni kalau kita nampak, kita tak keluar masjid. Duduk masjid 24 jam. Kan? Tapi ini adalah apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Lantaran itu, apabila seseorang kamu berdiri di pintu masjid, bermakna keluar daripada sempadan masjid, kemudianlah dia membaca, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Doanya sampai di situ. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada iblis dan tentera-tenteranya. Nabi ajarkan doa tu. Baca apa? Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada iblis dan tentera-tenteranya. Maka sambung kepada Nabi SAW, fa innahu iza qalaha lam yadurrahu. Maka sesungguhnya jika dia membacanya itu, maka tidak akan membahayakannya. Bermakna syaitan iblis dan kuncu-kuncunya, iblis dan tentera-tenteranya tidak akan dapat mengganggu dia. Tidak dapat mengganggu dia, tidak dapat membahayakannya. Baik, kenapa dia kata sini? Dan bila dia kata tentang tidak dapat mengganggunya, bermakna dia adalah seluruh siang, seluruh hari tersebut, maka iblis tidak dapat untuk mengganggunya. Iblis tidak dapat untuk mengganggunya. Dan juga tentera-tenteranya. Jadi bermakna kenapa iblis standby ataupun syaitan-syaitan standby dekat luar masjid? Kerana apabila kita nak pergi menghadap kepada dunia, maka biasanya apabila orang itu nak pergi kepada dunia, kalau orang itu benar-benar orang yang cinta kepada dunia, maka dia akan mengambil dunia tak kisah sama dia halal ataupun haram. Tak soal. As long as dia dapat dunia, as long as dia dapat kesenangan dunia, as long as dia dapat kekayaan dunia, maka dia akan buat. Bagi siapa? Orang yang mencintai dunia. Jadi iblis boleh nampak, syaitan nampak orang yang macam gini, maka dia lagilah nak ganggu. Baik, jadi sebelum kita terjerumus dengan godaan syaitan, godaan iblis dan tentera-tenteranya, kita baca doa ni, maka insya-Allah Allah akan pelihara kita daripada gangguan iblis dan juga tentera-tenteranya. Subhanallah. Nabi SAW beritahu kepada kita supaya kita amalkan. Bukan kita dengar, masuk kanan, keluar kiri, maaf kata. Kita ambil ni sebagai faedah. Ambil ni sebagai ilmu yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat amalkan. Supaya kita dapat amalkan agar jauh daripada gangguan syaitan dan juga tentera-tenteranya. Baik. Kemudian, dia pergi kepada hadis ini riwayat Ibnu Sunni tapi sanadnya daif. Sanadnya daif tapi masih boleh diamalkan. Baik. Dia sambung sini. Bab apa yang dibaca di dalam masjid. Apa yang kita nak baca dalam masjid. Sekarang ni kita dah baca doa masuk masjid. Kita dah tahu doa keluar daripada masjid. Kita dah tahu riwayat-riwayat yang membentangkan mengenai doa-doa, adab-adab ketika masuk ke dalam masjid. Jadi sekarang ni kita masuk pada tajuk yang baru yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang apa yang hendak dibaca di dalam masjid. Baik. Disunatkan memperbanyak bacaan zikir kepada Allah Ta'ala. Bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir dan membaca lain-lain zikir ketika berada di dalam masjid. Juga disunatkan memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi ini adalah dia punya perkara yang important nak dilakukan di dalam masjid. Apa nak buat dalam masjid? Disunatkan memperbanyak bacaan zikir kepada Allah Ta'ala. Bila kata zikir, any zikir. Yang namanya tasbih, perkataan subhanallah. Yang namanya tahmid, alhamdulillah. Yang namanya tahlil, la ilaha illallah. Yang namanya takbir, Allahu akbar. Yang namanya bacaan Al-Quran. Yang namanya selawat kepada Nabi SAW. Terserah.
Ini zikir kita nak buat, dipersilakan. Dipersilakan. Amalan apa kita nak buat di masjid, zikir-zikir apa kita nak buat dalam masjid, dipersilakan. Dipersilakan. Baik. Di antara yang dianjurkan lagi ialah membaca hadis Nabi SAW, mempelajari ilmu fikir dan juga ilmu-ilmu syariat Islam yang lain. Di antaranya termasuk perkara yang dianjurkan di dalam masjid. Perkara-perkara yang sunat dilakukan di dalam masjid ialah membaca hadis Rasulullah SAW. Nampak? Jadi ni adalah perkara-perkara yang sunat. Membaca hadis, bermakna membaca hadis dia dapat mendatangkan pahala. Membaca sabda-sabdanya Nabi SAW dapat mendatangkan pahala. Jadi itu adalah perkara yang dituntut, yang dilakukan di dalam masjid. Bukan sahaja membaca, bahkan mempelajari dan juga mengajarkan sabda-sabdanya Nabi SAW di dalam masjid. Dan juga tentang menceritakan di dalam masjid tentang sirahnya Nabi SAW, tentang nasihat-nasihat yang berguna untuk umat Islam di dalam masjid. Yang tak baik, yang tak sepatutnya dilakukan di dalam masjid itu adalah perkara-perkara jika dibentangkan, maka dia tak sesuai untuk diterima oleh akalnya orang-orang awam. Dia buka kelas khusus lah. Khusus. Kalau orang, dia buka kelas khusus, kelas mendalami ilmu bahasa Arab. Ini nun ni, dia baris depan pasal dia gini. Ajar nahu depan public. Bukan salah. Ni nahu ni main grammar bahasa Arab. Bukan salah. Tapi persoalannya, kalau orang itu nak ajar nahu depan orang public, adakah orang yang mendengar, orang yang menghadiri kelas tersebut, akan dia dapat memahami ataupun dapat apply tak dalam kehidupan seharian dia? Sudah tentu tidak. Nahu tu grammar bahasa Arab. Kalau orang itu tak pandai bahasa Arab, tak boleh nak bercakap bahasa Arab, bagaimana apa lagi nak belajar bahasa grammar dia? Kita tak tahu pasal English, tiba-tiba kita nak bahasa grammar English. Kan pening. Kan? Mabuk tak? Mabuk. Jadi sama juga dengan bahasa Arab. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Alhamdulillahi? Kenapa ada hi? Kenapa tak ha? Kenapa tak hu? Kenapa ada Rabbi? Kenapa tak Rabbu? Kenapa tak Rabbah? Kan? Itu namanya nahu, grammar bahasa Arab. Jadi kalau kita nak ajar tu depan public, susah nak diterima oleh orang-orang awam. Bahkan mungkin tak bermanfaat. Mungkin tak ada orang layan pun. Tak ada orang datang pun kelas macam itu. Jadi, benda-benda yang nak diajarkan di dalam masjid, make sure benda itu perkara yang berguna kepada orang yang nak mendengar. Lagi bagus kalau kita dapat kenali kita punya murid atau orang-orang yang jemaah yang datang tu, kita kenali dia punya kadar range umur dia. Kalau dia umum semua, maka ini sesuai. Mungkin fikir sesuai, mungkin tauhid sesuai, sirahnya sesuai. Tapi kalau orang-orang yang sudah, maafkan tu, kalau orang sudah berumur, semua rata-rata kita semua orang berumur. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kita kenal lah. 80 tahun pun masih datang masjid, belajar lagi. Biasanya kita tengok jemaah hari tu, biasanya malam tu selalu jemaah dia range umur from 50s to 80s ke, something like that. Lebih kurang macam gitu. Maka yang sesuai untuk dibentangkan, untuk dikongsikan, untuk diajarkan adalah bab yang berkenaan dengan tasawuf. Perkara-perkara yang boleh untuk dia membersihkan diri-diri mereka. Perkara-perkara yang boleh untuk mengambil ilmu tersebut, dapat jadikan sebagai amalan harian mereka, tambahan daripada amalan yang sedia ada. Ini yang mereka perlukan daripada, kalau orang umur 70 tahun, kita ajar dia ilmu mustalah hadis, apa yang dia boleh buat? Mustalah hadis tu macam mana? Apa maknanya? Macam mana, apa itu syarat-syarat hadis sahih? Apa itu syarat-syarat hadis hasan? Bila hadis itu boleh jadi daif? Hadis mungkar tu apa? Hadis mursal tu apa? Kalau agak-agak yang dengar tu umur 70 tahun, agak-agak dia interested tak nak dengar? Lagi tak dengar. Jadi orang yang mengajar, dia nak kena bijak sana. Nak kena pintar, pandai. Tengok keadaan jemaah. Jadi ini maksud dia kat sini. Jadi perkara-perkara mengajar di dalam masjid, hukumnya adalah sangat dianjurkan. Kerana apabila seseorang itu mengungsi ilmu, mengajar di masjid, dalam erti kata lain, dia mengajar orang-orang yang jemaah yang datang
untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengajak orang-orang yang datang ke dalam masjid untuk mengenali hukum-hukum yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukumnya apa? Ini boleh ke tidak? Puasa ni macam mana hukum dia? Bilakah puasanya itu dapat puasa itu dapat mendindingkan dia daripada api neraka? Puasa yang jenis mana? Macam mana kita nak pastikan ibadat kita itu sah ataupun tidak? Diterima oleh Allah ataupun tidak? Ini perkara-perkara yang kalau kita dengar, maka kita akan menambahkan ilmu kita, sekaligus kita akan bertambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah dekat kepada Allah kerana kita dapat ilmu. Ilmu itulah yang menyuluh kita. Tapi bila kita dapat ilmu tu, bermakna ilmu itu, bila kata menyuluh, bermakna kita gunakan ilmu tu. Dengan apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Bukan kita dengar saja, nganga je. Ustaz ni boring lah. Nganga je. Mata pun dah separuh tidur, separuh buka macam ni. Kan? Kita itu je kita dapat. Masuk kanan, keluar kiri, kiki kakak, ketawa-ketawa. Balik keluar masjid, blank. Bukan tu kita nak. Kita nak dapatkan mutiara ilmu yang di mana dengan ilmu tersebut kita boleh amalkan. Kita boleh menjadi insan yang lebih baik. Insan yang lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang boleh menjaga diri, menjaga keluarga, memimpin keluarga. Jadi itulah kelas-kelas yang seperti itu yang memang dianjurkan, sunat dianjurkan di dalam masjid. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di antara dianjurkan lagi ialah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca hadis, baca cerita-cerita mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah-sirahnya Nabi, sirahnya Nabi, dan juga kita memperkenalkan kepada Nabi umat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri Nabi dan sebagainya. Hadis-hadis Nabi, percakapan-percakapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab syarahnya dikata, dan juga tentang peperangan-peperangan yang ada dalam Islam ketika Nabi masih hidup lagi. Baik, kemudian disambung sini mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih ni dia adalah ilmu yang sangat penting. Kadang-kadang ada orang-orang, maaf kata, hatta orang itu kadang sudah berumur lebih dewasa, 50-60 tahun, tapi kadang-kadang nampak dia punya cara angkat wuduk, kita tahu bahawa orang ni tidak belajar ilmu fikih. Tahu kita. Pasal apa? Bila angkat wuduk, air tak kena siku. Angkat wuduk ni, dia siku ni batasnya kena lebih sedikit. Lebih sedikit. Mazhab Syafi'i, dia bukan betul-betul stop kat siku. Lebih sedikit bersiku. Ini saya pernah nampak orang yang angkat wuduk daripada ujung jari ni sampai separuh ni. Tak sampai siku. Ni siku ni, sebelah sini je. Jadi, ni namanya apa? Orang ni tak ambil peduli langsung. Nampak orang buat ke, nampak orang semayang ke, atau mungkin dia belajar pun tak nak ambil tahu. Sekadar ambil sembrono je, na'uzubillah. Langsung semayang. Macam mana ibadahnya nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kita kata ini tak kena siku ni, dia biar dia tahu. Dia tahu. Tapi saya nampak sikunya tu tak basah. Kering. Kan kita boleh tahu kulit yang kena air dengan kulit yang tak kena air macam mana. Kering. Macam sekarang lah tekak kita kering kan. Pasal tengah puasa. Kan beza. Suara orang dah minum air, suara orang yang tak minum air kan lain. Jadi, sama juga. Jadi, bila kita tak mementingkan ilmu fikir, banyak benda-benda ibadat kita terumbang ambing. Tak sah, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah dah kata wa aidiakum ilal marafiq. Tangan kamu sampai siku, kata Allah. Buka surah Al-Maidah. Maaf, surah Nisa, kata silap saya. Maidah surah Nisa atau surah Nisa. Allah sebutkan rukun wuduk tu dalam Al-Quran. Ayat tu ada. Wamsahu biru'usikum, kata Allah. Nah, sapu kepala. Kan? Jadi, bila Allah sebutkan, bermakna itu benda apa tu? Itu benda fikir, benda hukum. Kita nak kena ambil berat. Jangan kita, tak apalah ustaz, ini fikir, ini bab air, bab wuduk ni, budak-budak je belajar. Orang tu tak payah belajar. Tapi orang tua kalau angkat wuduk, tangan tak kena siku, air tak kena siku tu macam mana? Kan? Jadi kita, bila tahu kita kekurangan diri kita, kita tak tahu.
Ustaz, saya tak tahu bahawa air tu nak kena sampai siku. Jadi apa kita kena buat? Bila tak tahu, kena tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Kan? Tak tahu cara angkat wudu, tak pasti cara angkat wudu, tanya pada orang yang memang mengajar bab fikir. Orang yang ahli lah. Jangan tanya orang yang tak ahli. Kita ada masalah fikir bab wudu, tanya pula orang yang ahli bahasa Arab. Dia tak boleh jawab betul-betul. Kan? Jadi tanya orang yang memang keahlian dia, minatnya itu, jurusannya itu memang selalu mirip kepada, side kepada bab fikir. Tanya orang macam gitu. Jadi saya bertekankan ni, ilmu fikir ni bukan ilmu yang main-main. Kita silap hari bulan, semayang kita tak sah. Istinja kita tak sah. Air kita pakai tu mungkin air yang tak sah untuk dilakukan, untuk dipakai melakukan wudu. Wudu tak sah. Air tak sah, apalagi wudu. Wudu kalau tak sah, macam mana semayang kita nak sah? Kalau semayang kita nak teman kita dalam kubur. Kalau semayang kita tak terima oleh Allah, siapa yang nak teman kita dalam kubur? Kan? Na'udzubillah. Jadi kita jangan buat main. Ni ilmu fikir ni ilmu yang sangat penting. Ilmu puasa pun sama juga. Tak tahu mesti ada orang tanya masalah puasa. Mesti ada orang tanya masalah zakat. Masalah umrah, haji. Memang kita kena belajar. Ni semua ilmu-ilmu yang fardu ain. Kena belajar. Jadi, belajar di dalam masjid, mengajarkan ilmu-ilmu ini dalam masjid adalah sangat dianjurkan. Dan juga ilmu-ilmu syariat Islam yang lain. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, dan selainnya. Jadi kita ambillah pagi ini, kita mengambillah ilmu-ilmu yang tadi sepanjang kita belajar tadi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang dapat mengikuti ilmu dan sebaik-baiknya. Menerima, bukan sahaja mendengar tapi dapat mengamalkannya. Dan juga dapat kita mencontohi cara-cara, adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja perjumpaan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi 2 minggu lagi. InsyaAllah ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.